طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك التواب الرحيم. Jadi insyaAllah pada malam ini atas permintaan daripada beberapa orang sebenarnya yang bertanya berkenaan tentang bolehkah tidak Ustaz tolong ceritakan sikit sebanyak berkenaan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga tentang dan huraikan lagi tentang kenapa beliau ini menjadi khalifah yang sangat istimewa dan sampai ke sekarang ini masih menjadi perbualan dan juga rujukan para ulama meskipun kisahnya itu sudah tercatat lebih kurang 1000 tahun yang lampau ya, 1000 tahun, 1300 tahun yang lampau rahmatullah alaih. Dan Umar bin Abdul Aziz seperti mana dinyatakan oleh sebagian ulama merujuk kepada hadis Nabi SAW bahawa setiap 100 tahun Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan seorang mujaddid. Mujaddid maksudnya orang yang akan memperbaharui ataupun dalam istilah kita refresh. Dia bukan membawa datang benda-benda baru, tidak. Tapi menghidupkan semula, rejuvenate, menghidupkan semula nilai-nilai agama yang hilang itu. Setiap 100 tahun hinggalah ke hari kiamat. Dan para ulama beristihad bahawa pada kurun pertama itu mujaddidnya ialah tokoh kita ini ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, salah seorang daripada khalifah dalam dinasti Umayyah. Dan sesiapa yang mengikuti sejarah ya, perkembangan Islam, dinasti Umayyah ini dia sudah berubah ya, dia sudah berubah daripada sebelumnya manhaj ataupun khilafah ala manhajin nubuwah ataupun manhajin nubuwah, khalifah-khalifah yang memimpin sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpindah kepada marhalah yang seterusnya di mana wujudnya sultan-sultan dan juga umara al-malik al-adud ya, raja-raja yang menggunakan kekuasaan mereka, bukan sudah menjadi khalifah walaupun namanya ataupun bentuknya itu khalifah, tetapi dari segi pengamalannya dia sudah menjadi sistem beraja, begitulah seperti mana ditafsirkan oleh para ulama. Dan pada zaman dinasti Umayyah itu kita boleh lihat perubahan itu. Sebelumnya pada zaman Khulafa' Rashidin ya, kita merujuk Khulafa' Rashidin ini Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum. Cara pelantikan pada zaman mereka itu ialah melalui syura ataupun melalui syur ya, syur daripada khalifah sebelumnya, seperti mana yang berlaku pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Khalifah Abu Bakar melantik Umar untuk menjadi gantinya, khalifahnya. Dan bentuk yang kedua pula syura itu berlaku pada pelantikan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, di mana beliau Sayyidina Umar ketika berada di pebaringannya sebelum beliau meninggal dunia, beliau menyebut beberapa nama calon lah ya, dan calon-calon ini dipesankan kepada dua orang sahabat untuk cabut undi. Ini cabut undi maksudnya pergi ke rumah-rumah, bukan cabut undi macam kita sekarang ini ya. Pergi ke rumah-rumah, di setiap rumah di Madinah itu tanya siapa yang kamu pilih antara calon-calon yang telah dipilih oleh Sayyidina Umar ini. Maka akhirnya berhimpunlah jawapan keputusan itu pada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dan itulah ya bentuknya. Tetapi pada zaman dinasti Umayyah, saya gunakan istilah dinasti ini,
mereka dalam dinasti Umayyah, khususnya pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, ya, beliau ingin yang menjadi khalifah selepas itu, walaupun namanya khalifah, diberikan kepada anak-anaknya dan juga keturunan-keturunannya, tidak diberikan kepada orang lain, tidak dibuka ruang untuk pemilihan ataupun pelantikan. Maka dia sudah berubah, ya, dia bukan sudah menjadi syura seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menjadi sistem pewarisan, dan ini ya, ijtihad kita boleh katakan, dan ijtihadnya tidak tepat lah, ya. Tetapi ala kulli hal orang sudah buat itu, dan Abdul Malik bin Marwan ini dia sangat strict, ya. Dia sangat strict dengan dia punya idea ini, tidak mau ke tampuk pemerintahan Umayyah itu lari daripada keturunannya. Maka qadarullah, anaknya Sulaiman bin Abdul Malik dilantik menjadi khalifah. Dan Abdul Malik bin Marwan ini, dia ada adiknya yang bernama Abdul Aziz. Ini kita masuk sudah nih cerita Umar bin Abdul Aziz. Dia ada adiknya bernama Abdul Aziz, dan Abdul Aziz ini diberikan kuasa untuk sebab dia kerabat, dia tetaplah kerabat Umayyah itu. Dia diberikan kuasa untuk menjaga Madinah, dan pada masa yang sama tetaplah wala kepada abangnya Abdul Malik. Lahir daripada keturunan Abdul Malik ini seorang anak namanya Sulaiman. Maka Sulaiman ini sewaktu dia menjadi khalifah, dia ada seorang anak namanya Ayyub. Tetapi anaknya Ayyub ini meninggal dunia awal, ini ketika dia sangat-sangat muda lah, ya, dan tidak boleh meneruskan tugas khalifah. Maka tidak ada calon yang lebih layak untuk menggantikan Sulaiman ini daripada keturunan Sulaiman itu. Isi kalau Allah SWT tidak reda, Allah tidak reda, ya, urusan kepimpinan ini diserahkan sebegitu. Dan Abdul Aziz ini, seperti kita kata tadi, dia diberikan dia tinggal di Madinah dan berpengaruh di Madinah itu, ya, dan berkahwin dengan salah seorang daripada keturunan Sayyidina Umar bin Abdul Khattab, ya, salah seorang daripada keturunan Sayyidina Umar bin Abdul Khattab. Maka berhimpunlah dua nasab Quraisy pada anak mereka ini. Abdul Aziz daripada Banu Umayyah, kemudian daripada sebelah ibunya keturunan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Lahirlah seorang anak yang bernama Umar. Umar bin Abdul Aziz. Lahir di Madinah dan membesar di Madinah, dan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT, beliau bekerja sebagai gubernur di Madinah itu, dan ketika itu sepupunya Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah di Damsyik. Okey. Satu lagi, mungkin ada setengah sahabat yang tidak begitu biasa dengan dinasti Umayyah. Selepas jatuhnya pemerintahan Sayyidina Ali yang mengambil Kufah sebagai pusat pemerintahan, selepas itu digantikan oleh Muawiyah, dan Muawiyah menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahannya, dan pusat pemerintah di Damsyik itulah yang kekal hinggalah ke penghujung dinasti Umayyah di Damsyik, sebelum mereka lari membawa diri ke Andalus. Okey. Jadi di Damsyik itu Sulaiman naik, Umar bin Abdul Aziz pun naik di Madinah jadi gubernur.
Dan Umar bin Abdul Aziz ini kerana duduknya di Madinah pada zaman di mana ramainya ulama-ulama di Madinah itu, menjadikan beliau ada PR ataupun hubungan yang bagus lah ya, hubungan yang bagus dengan ulama-ulama yang ada di Madinah, dan beliau menghormatinya, mengikuti kebiasaan bapaknya lah, mengikuti kebiasaan bapaknya. Dan saya boleh katakanlah ya, barakah tanah itu sedikit sebanyak juga telah memberi impak sebenarnya kepada pembentukan sahsiah dan juga jati diri Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ni seorang yang pintar, seorang yang layak untuk memimpin, dan juga dia seorang yang panglima perang yang capable. Capable, bukannya panglima perang yang biasa-biasa. Dia boleh memimpin lah ya pasukan perang. Bila saya sudah pakai ini, maksudnya ceritanya lama. Okey. Bila mana macam saya katakan tadi, ceritanya Sulaiman ni ada anak, tetapi anak itu meninggal awal. Dan Sulaiman ini sewaktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Madinah, dia kagum dengan kepribadian kepribadian Umar bin Abdul Aziz ini. Dan Umar bin Abdul Aziz pula, seperti kebiasaan kaum kerabat ni dia akan kahwinkan sesama keluarganya. Dikahwinkan dengan salah seorang puteri dan juga adik-beradik kepada Sulaiman ini. Fatimah namanya. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Maka selepas kewafatan Sulaiman, atas perintah beliau dan juga atas syur daripada seorang ulama alim tabi'i yang hidup pada zaman itu dan menjadi penasihat khusus kepada khalifah, bernama Raja bin Haywah. Raja bin Haywah, maka Umar bin Abdul Aziz pun naik, dilantik sebagai khalifah. Dan tempoh pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ni bermula pada tahun 99 Hijriah dan berlangsung lebih kurang 2 tahun lebih begitu, hinggalah ke tahun 101 Hijriah. Berarti dalam tempoh 100 tahun lah ya, sebab untuk kita kira kurun itu bermula daripada 1 hinggalah ke 100. Dan beliau ketika beliau menjawat jawatan sebagai khalifah itu, beliau telah buat macam-macam reform ya. Dan saya secara peribadi, kenapa saya begitu tertarik untuk mengkaji dan juga membaca tentang beliau ini, sebab dia anomaly ya, anomaly. Siapa yang follow secara dekat sejarah dinasti Umayyah ni, sama ada dia di Andalus ataupun dia di Damsyik, akan tahu bahawa mereka ini di samping mereka ini adalah sumbangannya kepada Islam itu, tetapi dorang sendiri suka bermewah-mewahan. Maksudnya suka bermewah-mewahan, suka berhibur, konsert. Bukanlah konsert yang macam kita fahami ya. Konsert pada zaman dulu tu konsertnya secara private, dibuat di rumah, dipanggilnya 2-3 orang penyanyi, orang penari, minum mabuk secara tersembunyi di rumah masing-masing. Dan bukan untuk memburukkan, tetapi memang itulah apa yang dinyatakan dalam rekod-rekod riwayat yang menceritakan tentang apa sebenarnya rahsia kepada kejatuhan dinasti Umayyah ini. Dorang dikurniakan kekayaan, tetapi qadarullah, dorang most of the caliphs tidak menunaikan hak-hak rakyat.
banyaknya mengkroni, banyaknya mencuri, bukan mencuri, ini merompak duit rakyat, yang menaikkan cukai-cukai, ya, dan tidak tolong rakyat basically. Maka wujudlah tabaqah itu, tabaqah penguasa yang yang kaya raya, yang kerjanya berhibur saja, yang dia tahu hujung bulan, hujung musim dia pungut duit, duit tu sampai kepada dia, dia guna apa dia mau. Dia mau buat bangunan, dia mau buat masjid, dia mau buat apa, terpulang dia. Tapi duit yang dia kumpul daripada rakyat, dan rakyat ada yang melarat. Apatah lagi pada ketika itu expansion itu tetaplah berlangsung, dan isu-isu apabila bahasa tidak sama, ya, ketika itu muncullah juga satu elemen yang dinamakan sebagai asy'ubiyah. Asy'ubiyah ini sifat anti Arab, ya, anti Arab yang dizahirkan oleh orang-orang Farsi yang baru saja dijajah oleh bangsa Arab. Panjanglah ceritanya, tetapi ala kulli hal mereka apa rata-rata khulafa Bani Umayyah ini tidak peduli soal rakyat. Maka muncul Umar bin Abdul Aziz ini. Qadarullah, Allah mentakdirkan bahawa dia datang tepat pada waktunya. Ketika masyarakat melarat, ketika masyarakat kemiskinan itu terlalu ketara pada orang-orang awam ini, dan kekayaan itu hanya terkumpul pada golongan atasan pada zaman sebelum-sebelumnya. Dan beliau sewaktu berada di Madinah, dia sudah rasakan itu, karena dia lahir daripada kalangan orang kaum kerabat dia khalifah, merasakan kekayaan, dan bergaul dengan ulama, bergaul dengan orang ramai, memperlihatkannya kepada kesusahan itu. Dia menjadi gubernur Madinah, dan Madinah menjadi damai, menjadi bagus. Maka apabila dilantik menjadi khalifah, ada ibuku yang baru-baru ini saya terjemahkan, tulisan Syekh Imam Yusuf Al-Qardawi rahmatullah alaih berkenaan Umar bin Abdul Aziz, tentang bagaimana Umar bin Abdul Aziz ni dia terlalu menghayati dan merasakan tanggung jawab itu sampai ke tulang belulang, dirasakan tanggung jawab. Satu ketika saya ceritakan semula, ya, cerita penuhnya of course boleh baca di dalam e-buku itu, tapi this is for the sake sahabat-sahabat yang menonton. Jadi dikatakan satu ketika istrinya tadi, Fatimah binti Abdul Malik, masuk ke kamar sembahyang musalla di rumah, di dalam rumahnya, dia nampak Umar bin Abdul Aziz duduk. Dia tutup matanya begini, dan air mata mengalir di dua-dua belah pipinya. Dia tanya, "Malak, kau ni apa?" Kalau dalam bahasa kasar kita terjemah begitu, tidaklah tidak macam tidak sesuai lah, ya, kalau kita kata kau ni buat apa. Nah, kita apa ini, dia risaulah, ya, kenapa dia nampak suaminya menangis ketika dilantik menjadi khalifah. Ketika itu dia kata apa? Kesiannya engkau ini, wahai Fatimah. Aku telah dilantik berpegang tugas yang sangat besar. Lalu dia ceritalah, ya, saya terbayang orang miskin tengah lapar, saya terbayang tentang orang yang berkeluarga besar tapi tiada duit, saya terbayang orang yang tidak cukup kain, tidak cukup baju, saya terbayang orang-orang yang orang yang kesusahan ini, ibu-ibu tunggal yang banyak anak dan seumpamanya, di masyariq, di timur dan juga barat kawasan pemerintahan Umayyah ini. Dan mereka ini satu masa nanti
mereka ini akan menuntut hak mereka daripada aku, sama ada mereka tanya atau tidak. Yakni hak itu mesti ditunaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan kalau saya tidak tunaikan, nanti di akhirat kelak saya akan berdiri depan Allah SWT, dan mereka ini diwakili oleh Rasulullah SAW. So, umat Rasulullah SAW, umat Islam. Rasulullah akan tanya saya tentang macam mana saya menjaga umat saya ini. Macam mana saya menjaga umat Rasulullah SAW ini. Maka atas sebab itu saya kesian, dia kata. Maka sebab itu fa'ashfaqtu ala nafsi. Maka saya kesian dengan diri saya, dan sebab itulah saya menangis. Rahmatullah alaih. Dia kesian dengan diri, dia fikir tentang akhirat. Nah, kita tengoklah habis PRU ni. Ada tidak pemimpin yang akan menangis seperti mana Umar bin Abdul Aziz? Potong jari saya. Dan kalau kita tengok PL-PL-nya, ya, semuanya begitu bersemangat untuk menuntut pemerintahan dan seumpama itu. Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga ini ceritanya dengan istrinya. Ceritanya dengan hambanya, petugasnya, lain lagi banyak. Di mana menzahirkan dia betul-betul memikirkan tentang kesusahan rakyat itu. Sebab pengalamannya di Madinah dulu. Macam mana dia menjaga rakyat di Madinah itu. Dan sekarang ini bukan saja Madinah, dia kena jaga umat Islam di Damsyik, di Kufah, di Iraq, di mana di Khurasan, semua tanah jajahan Umayyah itu dia kena jaga. Stres dan juga rasa begitu terbeban sebenarnya dengan tanggung jawab itu. Tapi beliau terima sebab ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disampaikan melalui syur alim Raja' bin Haywah itu tadi. Dan sewaktu zaman pemerintahannya itu dia telah buat macam-macam reform, ya. Di antaranya ialah dia tarik semula askar-askar yang berada askar-askar yang berada di kawasan Tanah Baharu, seperti di Al-Quds ataupun Jerusalem. Dia kata kena pulang balik ke tanah kamu masing-masing. Dan dalam tempoh yang sangat singkat, ya, 2 tahun dan 2 tahun setengah begitu. Ya, 2 tahun setengah. Dan ketika itu juga beliau telah cut habis semua gaji-gaji dan duit-duit orang-orang yang kaum kerabat ini, melainkan yang menjadi governor ataupun yang ada tugas rasmi lah dari khalifah. Governor dia dikasih lebih. Kenapa? Sebab alasannya kalau dia bagi lebih, maka orang itu tidak akan terima rasuah. Jangan main-main. Pada zaman dulu pun rasuah jadi isu yang besar dan dahsyat, ya. Jadi cara beliau untuk cut rasuah itu kasih kaya pemimpin. Tapi zaman sekarang ini, of course, taktik itu tidak saya rasa tidak efektif, ya. Sebab Nabi SAW sudah sebut dalam hadis yang sahih, kalau kana libni Adam wadiyan min dhahab, kalau seorang anak Adam tu dia ada 2 gunung atau 2 lembah daripada emas, dia akan labtagha thalithan, dia akan mahu lembah yang ketiga, tidak akan puas. Jadi itulah ditakuti kalau taktik yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tu kita amalkan sekarang ini, miskin kita, ya, jangan jadi macam Raja Paksa punya dinasti di Sri Lanka. Jadi itu apa yang diistihadkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan hal ini berlaku serentak, ya. Saya cuma ceritakan ini secara rawak begitu, tapi yang paling penting dia reform tu dari segi ekonomi. Dia jaga hak pekerjanya, governor-governornya, dan juga
yang tadi askar-askar dia minta balik, jangan lagi pergi membuka tanah-tanah baru, sebab basically dia sudah besar pada zaman dinasti Umayyah itu. Dan yang paling penting ialah reform ekonomi orang di bawah, reform ekonomi marahan. Banyak riwayat yang cerita macam mana orang-orang kaya pada zaman Umar bin Abdul Aziz ni 2 tahun lebih, sahabat-sahabat, ya, dia memerintah, orang mau mencari penerima zakat tidak jumpa orang fakir miskin, ya, yang asnaf lah, dia tidak jumpa asnaf untuk disalurkan bantuan zakat itu. Kenapa? Sebab semua orang sudah menjadi kaya ataupun bukanlah kaya, ini dia bukanlah fakir miskin. Dia okey lah, hidup dia itu bolehlah dia tanggung hidupnya sendiri. Rata-rata kehidupan orang di dalam dinasti Umayyah itu begitu. Sampai orang susah mencari orang yang fakir miskin asnaf ini. Dan juga pada zaman beliau kerana beliau juga seorang alim, ya, reform beliau di dalam zakat itu banyak. Saya ada terjemahkan dahulu. Pengalaman saya dengan Umar bin Abdul Aziz ini, teks-teks berkenannya rupanya sudah agak banyak, ya. Sejak bermula daripada 2019 hinggalah ke tahun ini, ada lebih kurang 3 lah teks yang saya telah terjemahkan dan juga telah terbitkan khusus berkenaan tentang Umar bin Abdul Aziz ini. Pertama ialah terjemahan ini, terjemahan yang baru-baru kita terbitkan ini, Umar bin Abdul Aziz, cerminan integriti dan juga keadilan Islam, karya Syekh Imam Yusuf Al-Qaradawi rahmatullah alaih. Kemudian sebelumnya juga kita telah terjemahkan sebuah surat daripada Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, alim Basrah yang terkenal, kepada Umar bin Abdul Aziz, memberi pesan kepada Umar bin Abdul Aziz tentang ciri-ciri pemerintah yang adil. Dan yang terawal sebelum itu, saya telah terjemahkan sebuah teks daripada Kitabul Amwal karangan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahmatullah alaih, seorang salafus salih yang telah menulis Kitabul Amwal itu tadi, dan dibawakan sebuah kisah riwayat bagaimana ijtihad Umar bin Abdul Aziz ini. Saya telah tuliskan itu, terbitkan itu bersekali dengan sebuah tulisan saya di dalam Syatul Islam berkenaan tentang keadilan sosial dan juga zakat. Ini diterbitkan pada tahun 2019. Okey, daripada saya bacakan teksnya, saya ada teksnya di sini. Umar bin Abdul Aziz pernah memerintahkan kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman yang menjadi wakil khalifah di Iraq. Wakil khalifah yang ni macam governor adalah, ya, governor khalifah di Iraq pada zaman pemerintahan beliau itu yang tempoh yang singkat itu, 2 tahun lebih itu. Di dalam sebuah surat yang berbunyi, agihkanlah pemberian mereka kepada manusia yang berhak. Ini perintahnya. Dan di dalam tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun ada cerita yang lebih kurang dengan apa yang saya terjemahkan di sini, tetapi di sini lebih detail dan juga disebut siapa nama orang yang melakukan pengagihan itu. Okey. Jadi Abdul Hamid ini, wakil beliau di Iraq, dia kata, saya sudah agihkan semuanya dan masih ada berbaki harta di Baitul Mal, kata Abdul Hamid. Kemudian Umar pun, Umar bin Abdul Aziz pun menulis, perhatikanlah sesiapa yang memiliki hutang yang bukan disebabkan keborosannya ataupun ketidakcekapannya mengurus harta, maka lunaskanlah untuknya. Ini perintahnya yang kedua. Sudah habis kau agihkan harta kepada asnaf,
Katanya cari orang berhutang nih, gharimin. Orang yang berhutang tapi bukan, dinyatakan syaratnya di situ bukannya dia hutang tuh sebab dia mau bersenang-senang, tapi misalnya dia berhutang sebab kesempitan hidup. Maka bila mana dia berhutang itu lalu tidak dapat bayar, maka orang begini layak untuk menerima duit daripada Baitul Mal, bantuan daripada Baitul Mal. Kemudian Abdul Hamid ini wakilnya ini pun kata, aku telah lunaskan dan masih berbaki harta di Baitul Mal Bait Mal al-Muslimin. Aku sudah bayar semua ini, tapi masih ada baki. Di Irak itu, subhanallah. Tidak dibayangkan lah ya, macam mana begitu banyak harta itu sudah bagi kepada asnaf, ya, sudah bagi kepada orang, tolong orang selesaikan hutang, pun ada baki lagi. Apa dia kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar pun menulis lagi, ditulis yang surat hantar kepada Abdul Hamid ini. Apa katanya? Perhatikanlah siapa yang bujang dan tidak berharta. Allah. Kalau khalifah yang hidup zaman sekarang ni, Allah, saya mau jumpa dia. Kata beliau, perhatikanlah siapa yang bujang dan tidak berharta dan engkau ingin kahwinkannya, maka kahwinkanlah dan bayarkanlah maharnya. Perintahnya, perintah Umar bin Abdul Aziz. So dia tahu perkahwinan ini, hubungan antara lelaki dan perempuan, pertama dia melunaskan fitrah, dan yang terutama sekali melunaskan fitrah dan juga memiliki elemen kemasyarakatan yang jelas. Kalau kita banding dengan hubungan sebagai contoh LGBT sebagai contoh. LGBT, dorang bila mana dorang buat hubungan mereka yang haram itu, ke nafsunya sudah selesai sebagai contoh. Tapi tidak ada elemen kemasyarakatan di situ. Macam mana dia membangunkan masyarakat daripada hubungan yang sebegitulah ya. Maka membantu urusan anak-anak muda untuk membina masyarakat. Masuk cerita lain sudah ya. Sangat penting. Ini dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz, tajam dan juga panjang fikirannya ya. Dia selesaikan hutang supaya orang pun tidak berhutang. Dia selesaikan urusan kahwin ni, memudahkan anak-anak muda yang mau berkahwin. Kemudian kayanya Baitul Mal Muslimin pada ketika itu, Abdul Hamid pun jawab, aku telah kahwin dengan orang yang aku telah jumpa ini dan masih berbaki harta di Baitul Mal Muslimin. Baki lagi. Subhanallah. Banyaknya duit di Baitul Mal Muslimin pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Tetapi dia pandai guna dan dia agihkan kepada orang-orang yang tadi itulah, bagi asnaf, tolong orang bayarkan hutang, tolong orang-orang mau kahwin. Dan sekarang ni apa lagi? Dia kata, Umar tulis lagi, ada baki lagi duit. Okey, ini duit, kata beliau, perhatikanlah siapa yang wajib membayar jizyah dan dia tidak mampu menguruskan tanahnya, pinjamkanlah kepadanya harta yang cukup untuknya untuk mengerjakan tanahnya. Mengerjakan maksudnya ya, menghidupkan tanah itulah ya. Dan sesungguhnya kita tidak mahukan mereka membayar jizyah dalam tempoh setahun atau 2 tahun akan datang. Dia kata tolong orang-orang membayar jizyah. Bayar jizyah maksudnya orang-orang kafir zimmi, ya, kafir zimmi yang menetap di dalam negara Islam, yang membayar jizyah. Ya, dorang ada cukai tanah lah, begitulah ya. Dorang tidak bayar zakat, dorang kena bayar jizyah. Dia kata tolong orang yang wajib membayar jizyah ni tidak payah dorang bayar jizyah, kita bagi dia pinjam duit. Tapi nanti dia pulangkanlah dalam tempoh setahun atau 2 tahun ini. Pintar Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Ini salah satu daripada reform yang dibuat oleh beliau yang akhirnya menjadikan masyarakat Marhain di bawah itu merasakan kekayaan empire Islam yang ada pada zaman itulah.
You see, kerajaan dunia Islam tidak miskin, tetapi dieksploit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu yang berlaku pada dinasti Umayyah itu, macam saya katakan pada awal tadi. Orang-orang kaya, ya, orang boleh berhibur, boleh buat masjid yang sampai sekarang ini masih kukuh berdiri, ya, Masjid Umawi di Damsyik itu. Dibuat pada zaman mereka, dinasti Umayyah ini. Maka hal ini yang perlu untuk kita ambil iktibar daripada Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana pentingnya kita memposisikan orang yang boleh buat reform ekonomi itu dan juga boleh memberi manfaat kepada semua rakyat. Tidak hanya kepada orang Islam. Tadi sampai kepada orang yang berjizyah pun dia tolong melalui duit Baitul Mal. Subhanallah. Inilah ya kepintaran Umar bin Abdul Aziz dalam mengatur rakyat. Walaupun pemerintahannya itu tidak kekal lama. Of course, orang-orang baik ini orang-orang baik di dunia ini tidak akan kekal lama, ya. Tidak akan kekal lama, dalam arti kata ada saja orang yang akan memusuhinya. Maka beliau ini diuji dengan keluarganya lah, ya, kaum kerabatnya yang tidak suka dengan polisi dan polisi-polisi yang diperkenalkan oleh beliau. Itu polisi ekonomi. Saya belum cerita lagi tentang polisi yang lain, ya, macam mana beliau ubah suasana beribadah suasana beribadah dalam kalangan masyarakat pada ketika itu, ya. Beliau membantu para ulama, mengangkat dan memuliakan para ulama. Satu perkara yang jarang, bukanlah tidak dibuat, tetapi jarang dibuat sehebat beliau Umar bin Abdul Aziz. Maka sebab itu para ulama berijtihad dan menyatakan bahawa beliaulah ini menjadi mujaddid, orang yang menghidupkan semula nilai-nilai Islam dalam masyarakat, dalam umat Islam pada kurun pertama. Sehingga ada setengah yang mengatakan bila niza', tanpa ada sebarang pertikaian. Tapi of course lah, ya, tanpa ada sebarang pertikaian ni dia satu perkataan yang susah sebenarnya untuk kita nyatakan. Macam mana kita confirmkan tidak ada pertikaian? Boleh jadi ada pertikaian, selepas itu ada orang yang tidak setuju dengan kenyataan bahawa Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang mujaddid. Tapi itu pendapat yang popular lah, ya, kita boleh katakan dia popular. Tetapi bukannya seperti yang dikatakan tadi bila niza', ya, rahmatullah alaih Umar bin Abdul Aziz. Kalaulah kita hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ataupun kalaulah Umar bin Abdul Aziz hidup pada zaman kita ini, ya, saya tidak tahu apa reform yang akan beliau buat, ya, dan bagaimana beliau akan, bagaimana beliau, buat keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat, yang tentunya akan merugikan tycoon-tycoon besar ini, ya, dan yang akan memudahkan merahain. Itu saya mau tengok, ya. Kalaulah, ya, tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, itulah kita tidak nampak lagi siapa yang akan menjadi mujaddid pada kurun ini, ya, pada kurun ini. Mungkin masih terlalu awal untuk kita katakan, tetapi kita sudah berada di 1444 Hijriah. Maka ada lebih kurang 60 tahun lagi untuk kita habis dalam kurun ini. Kita tengok dan lihatlah macam mana apa yang telah diaturkan oleh Allah SWT untuk umat ini. InsyaAllah kita doakan agar makin ramai orang-orang yang akan menjadi seperti Umar bin Abdul Aziz ini, yang akan memimpin umat dan juga memperbaiki dan juga merefresh semula keadaan umat yang tengah dalam keadaan yang menyedihkan ini, insyaAllah ta'ala. Okey. Apa tadi? Apa saya mau sebut tadi? Okey. Penutupnya, kisah bagaimana beliau meninggal dunia. Ada dua kemungkinan. Ya, ada dua riwayat, ada dua jalan cerita.
bagaimana beliau meninggal dunia. Pertama ialah beliau meninggal dunia kerana diracun rahmatullah alaih oleh kaum keluarganya yang jealous. Sudah tentunya jealous, tidak suka Umar bin Abdul Aziz ini berada di tampuk pemerintahan. Semua orang akan berebut, saya lah yang layak menjadi khalifah, dia tidak layak. Tetapi atas syur Raja bin Haywah dan juga atas lantikan daripada khalifah sebelumnya, orang tidak boleh buat apa-apa. Tapi bila dia sudah dilantik, orang-orang yang dengki ini apa dia buat? Berkomplot dan juga meracun Umar bin Abdul Aziz. Itu satu. Ada cerita yang lain lagi yang mengatakan bahawa beliau rahmatullah alaih wafat kerana depres, kerana terlalu mahmuman, kerana terlalu sedih, terlalu gelisah dengan tugas-tugasnya sebagai khalifah. Dan sepanjang hidupnya beliau tidak pernah mengkayakan kaum keluarganya. Ini satu lagi perkara yang kita baguslah untuk kita ceritakan. Ada juga dibawakan dalam ibuku tersebut, tapi kita ceritakanlah di sini sekaligus, ya. Ibuku Syekh Qardawi itu, di mana beliau sama ada anaknya ataupun adik-beradiknya, kaum kerabatnya lah, ya, pernah beli satu cincin dengan harga 1.000 dirham. 1.000 dirham ni agak mahal, ya, duit perak itu. Dirham ni duit perak lah, dan bayangkan 1.000 keping duit perak digunakan untuk beli cincin. Benda kecil saja kita pakai untuk satu jari. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, bila mana berita tu sampai kepada dia, subhanallah, dia tulis surat dan ditujukan kepada orang itu. Dan surat tu bunyinya ialah, telah sampai khabar kepadaku bahawa engkau ini telah beli satu cincin dengan harga 1.000 dirham. Terlalu mahal ini, tidak sesuai dengan kadarnya. Jadi apa yang jadi seterusnya beliau perintahkan, kalau surat aku ini sampai pada kau kena jual cincin itu. Tegas beliau rahmatullah alaih. Tapi bahasa yang saya gunakan dalam terjemahan tu bahasa yang lebih lunak, ya, tetapi maknanya seperti apa yang saya katakan ini. Kalau surat aku sampai pada kau kena jual cincin itu. Perintah daripada khalifah. Kau kena jual cincin tu, dan duit itu jangan kau makan. Kau guna untuk bagi makan 1.000 orang yang tengah kelaparan. Rahmatullah alaih. See? Cincin satu orang boleh kasih makan 1.000 orang. Kita heran. Kenapa orang-orang ini pakai jam tangan 1 juta, 2 juta. Richard Mille tu harganya bukan biasa-biasa, 2 juta ringgit untuk 1 jam tu saja. Berapa banyak orang-orang miskin yang boleh ditolong melalui jual 1 jam itu yang ada dipakai di tangannya. Baju, beri baju segala macam jenama, belas-belas ribu. Ini sedihlah, ya, bagaimana duit tolaklah duit gajinya. Duit gajinya itu berapa saja. Macam mana duit gaji yang 50.000 satu bulan boleh beli jam Richard Mille 2 juta. Jadi okey. Jadi Umar bin Abdul Aziz dia kata, kau surat yang sampai pada kau kena jual cincin. Bagi makan duit tu, jangan makan sendiri, bagi makan 1.000 orang. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, kalau selepas tu kau belilah satu cincin daripada besi, kau pahat di cincin tu. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu harga dirinya. Subhanallah. Yani supaya dia boleh tengok lah.
cincin besi tu hari-hari ni tengok, kalau mau bercincin saja kan bias-bias. Pakai cincin tu tengok, rahimallah man arafa qadra nafsihi. Ini ciri pemimpin yang kita mau. Semangat pula ya, macam berkempen pula ya. Tapi kita itulah ya, subhanallah, banyak lagi lah kalau mau dibahaskan cerita-cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini yang buat kita kagum dan juga kita mendambakan seorang pemimpin seperti beliau. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, bantulah kami dalam PRU kali ini. Kurniakanlah kami pemimpin yang peduli dengan kami. Jauhkanlah kami daripada pemimpin yang zalim, yang tidak peduli dengan kami. Ya Allah, tidak peduli dengan urusan kami. Ya Allah. Ya, jadi begitulah ya, sebanyak berkenaan tentang kisah Umar bin Abdul Aziz. Saya tidak tahu berapa jam sudah saya bercerita ini. Mungkin dalam berapa puluh minit ya. Saya tidak tahu. Saya tidak ikut 10 jam sebab bila mana saya sudah pakai ini berarti panjanglah ceritanya tu ya. Ini dinamakan habwah, kerusi ya, kerusi orang-orang Yaman ya. Jadi insyaallah ini rakaman ini tidak akan hanya dimuatkan di sini, kita akan kekalkan insyaallah di YouTube kita insyaallah. Jadi sampai masanya kita akan siarkanlah ya. Wallahu alam. Kita doakan yang terbaik lah untuk umat Islam di Malaysia ini secara umumnya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.